Kek TV KPM. Wow, nampak gaya atas meja kita ni macam kita nak buat satu aktiviti, cikgu. Apa sebenarnya yang kita nak buat hari ni, cikgu? Okey, tadi cikgu ada bagi tahu dekat Aiman, pengawettan makanan. Ya. Pecah kepada dua, iaitu pengertinan dan juga pembotolan. Okey, pernah dengar tak penjerokan? Penjerokan ni macam kita makan yang buah tu, cikgu. Jeruk buah. Jeruk buah. Kan? Okey, jadi yang ada depan kita sekarang ni, cikgu nak buat penjerokan. Aiman tahu tak, penjerokan ni pun merupakan salah satu proses pengawetan makanan. Untuk bagi makanan tu tahan lebih lama. Contoh makanan yang dijeruk seperti macam Aiman kata tadi, buah, kan? Nanas, buah mangga. Telur masin pun kaedah penjerokan. Okey, tengok. Okey, penjerokan buah mangga. Jadi aktiviti kita hari ini, cikgu nak ajak Aiman untuk buat penjerokan buah mangga. Okey, kita tengok bahan-bahan dia. Okey, cikgu ada buah mangga. Ya. Okey, seterusnya garam dan juga gula, sikit kapur makan. Okey, ini cikgu bagi tahu dekat Aiman. Okey, buah mangga yang direndam semalaman dengan air garam dan juga kapur makan. Nak buat jeruk ni, mula-mula kita kena rendam dulu dengan air garam dan sedikit kapur makan. Kapur makan, Aiman. Okey, ni dah cikgu dah rendamlah semalaman. Daripada malam sampai pagi? Ya, betul. Okey, kemudian kita buang air tu, kita toskan. Okey, jadi hanya ambil dia punya ni, buah mangga saja. Wow, tengok pun dah sedap dah, cikgu. Okey. Seterusnya, ni Aiman. Apa ni, Aiman? Okey, yang tu nampak macam minyak masak lah, cikgu. Minyak masak ke? Okey, Aiman. Okey, ini air. Air dalam ni ada garam dan juga gula. Bukanlah minyak masak. Bukan minyak masak. Okey, kenapa dia warna kuning tu? Sebab cikgu letak sedikit warna kuning. So nampak berseri sikit kita punya jeruk mangga. Baik. Okey. Jadi kaedah dia, kaedah dia senang saja buat jeruk mangga. Nanti Aiman boleh buat lepas ni. Ni kawan-kawan kita kat rumah boleh buat, cikgu? Ya, betul. Bahannya sangat senang, kan? Okey, cikgu letak sini bahan-bahan dia. Okey. Okey, lepas tu dia tak boleh terus buat. Dia kena rendam dulu semalaman dengan air garam dan juga kapur. Esoknya baru kita boleh campurkan dengan air gula. Okey. Boleh? Air gula dan sikit juga garam. Kalau tak nak isi pewarna pun tak apa. Okey. Jadi mula-mula, Aiman, kita masukkan dulu mangga kita ni. Buang dulu air rendaman semalam. Masukkan ke dalam botol. Kita pulang pada Aiman. Nak banyak mana, kan? Okay. Kalau Aiman suka masam-masam sikit, kurangkanlah air gula dia tu. Okey. Cikgu masukkan semua. Baik, cikgu. Maknanya tadi kita dah rendam semalaman dan kita letakkan dalam bekas ni pula, cikgu. Ya, betul. Air rendaman semalam, buang. Buang? Buang. Tak boleh pakai dah? Tak boleh pakai dah. Okey. Jadi yang ni cikgu kata kacau air bersama gula. Gula, garam. Sikit garam. Gula yang banyak. Kan? Okey, lepas tu letak sedikit pewarna kuning lah, nak suruh nampak berseri sikit. Kalau tak nak pun tak apa, Aiman. Okey. Jadi, air ni kacau sikit, Aiman. Gula ni bagi dia larut sebati. Okey, senang je. Kemudian, tuang ke dalam botol. Lah, cikgu. Nampak warna kuning. Kan? Nampak macam dekat kedai, dekat pasar-pasar jual jeruk. Kan? Okey. Seterusnya, tutup. Okey, tutup. Dah siap, tapi belum makan lagi. Dah siap untuk ni. Okey, jadi kita tunggu dulu 2 hari boleh makanlah. 2 hari dah paling cepat 2 hari boleh makan. Kan kalau Aiman suka masam-masam, esok pun dah boleh. Tapi kalau nak rasa manis-manis sikit, biar lama sikit. Okey, baik, cikgu. Letak dalam peti sejuk. Lagi tahan lama, cikgu. Ya, betul. Lagi sedap sejuk makan. Jadi dah siap jeruk mangga kita. Dah siap, cikgu. Itu saja. Senang tak, Aiman? Senang, cikgu. Jadi saya pun rasa macam teruja ni, cikgu. Saya pun nak cuba juga macam mana nak buat mangga jeruk. Okey, betul. Okey, jadi baik, sekarang cikgu nak tengok pula Aiman yang buat. Cikgu dah tunjuk dalam langkah-langkah tadi. Aiman pula yang buat. Okey, cikgu. Pertama sekali kita pakai sarung tangan dulu, cikgu. Ya, betul. Untuk kebersihan, betul, cikgu? Yes, betul. Dan seterusnya, mangga ni dah pun cikgu dah tulis kat sini. Buah mangga yang direndam semalaman, air garam tambah kapur makan. Ya, bukan betul. kapur tulis, cikgu. Betul. Okey. Kapur makan. Dan seterusnya, kita sediakan bekas. Bekas pun cantik, cikgu, bekas raya ni. Dan kita masukkan
buah mangga ni kita masuk ke semuanya ke dalam ni cikgu Ya, betul. Baik. Dia boleh ke kita padat-padatkan, tak kisah cikgu Tak kisah, tak apa. Cumanya air larutan gula untuk rendam dengan jeruk ni biarlah sama rata dengan buah mangga tu. Oh, dia sama rata. Sama rata ataupun sikit-sikit, maksudnya ni okeylah ni. Okeylah tu. Okeylah tu. Maknanya dia boleh orang kata apa, dia tenggelam lah dalam air tu. Ya, betul. Tak ada sukatan yang tertentu, cumanya kita buat ikut sesedap rasa kita kan. Ikut sedap rasa kita. Okay. Sukalah cikgu bila cikgu buat warna kuning tu dia nampak meriah sikit. Orang kata kita punya buah tu kan. Ya. Baik. Okey, Aiman. Lepas tu apa nak buat lepas tu? Seterusnya, kita kena letak air ni. Tapi sebelum tu cikgu bagi tahu tadi kena kacau dulu. Ya, betul. Kenapa nak kena kacau tu? Kenapa ni cikgu? Mungkin air, nak bagi sebati kot. Betul. Air bercampur dengan garam dan juga gula. Kita nak suruh larutan tu sebati. Tak adalah gula tu ada lagi kan, nak suruh gula tu hancur. Kan nanti kan ada nampak lagi gula-gula. Nak suruh biarlah nampak sebati. Bila campur dengan buah mangga tu pun nampak cantik je tengok kan. Dia kena air panas ke air sejuk ke tak kisah cikgu? Air panas. Sebabnya kita nak cepatkan larutan tu ke Aiman kan. Kalau macam kita buat air panas kan. Nak suruh cepat gula tu larut, mestilah pakai air panas. Kan, jadi bila guna air panas tu, Aiman biar dulu sekejap kat luar kan. Biar dulu sejuk, barulah kita tuang. Baik cikgu. Boleh saya tuang sekarang cikgu? Boleh. Okey. Dan kita tuang air ni, maknanya kalau kita tak letak pewarna pun boleh lagi cikgu Boleh. Okey. Dan kebiasaannya cikgu kalau macam jeruk-jeruk macam ni, berapa lama agak-agaknya dia boleh bertahan cikgu? Dalam cikgu rasa dalam macam sebulan dalam peti lagi tahan lebih lama. Yalah, bubur dalam peti ais cikgu ya. Lepas tu kita kena tutup dengan rapi lah. Tutuplah dengan okey. Tu dah siap dah jeruk Aiman. Okey cikgu, ni sebotol RM1 ni cikgu Okey, baiklah cikgu. Ni di antara cara untuk kita nak bagi buah tu tahan lama. Kalau tidak 2-3 hari dah lebam dah cikgu kan. Betul. Kan siapa yang suka makan jeruk ni kan inilah cara penunjukkan makanan pun tahan lebih lama. Tahan lebih lama. Sedap dimakan dan tahan lebih lama. Okey. Baik. Okey, jadi dah selesai dah kita punya proses penjerukan buah mangga. Okey, baik cikgu. Saya dah buat dengan baik ni cikgu. Ada ganjaran ke untuk saya cikgu? Biasa tak tinggal ganjaran kan? Mesti nak ganjaran. Okey, tapi mestilah cikgu bagi ganjaran untuk murid cikgu yang dah susah-susah buat bagus-bagus, mestilah ada ganjaran. Okey, Aiman tengok dalam kotak misteri tu. Ada tak ganjarannya? Ada satu lagi lah bintang cikgu. Okey, tambah di carta ganjaran Aiman. Jadi saya mewakili murid-murid kita di rumah pun dapat juga orang kata ganjaran, dapat buat sama-sama dengan cikgu tadi kan. Baiklah. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, apa lagi yang boleh kita kongsikan? Okey, seterusnya. Okey. Imbas maklumat. Kita dah ke penghujung pembelajaran kita dah ni Aiman. Okey, tadi masa awal tadi cikgu jelaskan kita ada 3 apa yang kita akan dapat dapatan kita hari ini. Okey, kita dapat apa maklumat mengenai makanan yang dibotolkan dan juga ditinkan. Okey, kita tengok sini pengawetan makanan. Okey. Ada 2 kaedah pengetinan dan juga pembotolan. Okey. Tadi yang pengetinan, contoh makanan pengetinan apa dia tadi Aiman? Kita ada jagung cikgu. Jagung, bagus. Pembotolan? Kita ada sos cili. Bagus. Okey, seterusnya kita pergi pula yang kedua, proses pengawetan. Cikgu dah terangkan langkah-langkah proses pengawetan untuk pengetinan dan juga pembotolan. Kalau Aiman ingat, pengetinan ada 4 langkah kan tadi, yang pembotolan ada 6 langkah. Betul? Okey. Dan seterusnya kepentingan pengawetan makanan. Okey. Untuk apa makanan tu diawet? Okey, untuk makanan tahan lebih lama, makanan mudah disimpan, mengelakkan pembaziran, sumber makanan tu berterusan, mengelakkan pembiakan bakteria, memudahkan penghantaran makanan dan juga dapat menikmati makanan dari negara luar. Okey, jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Kalau Aiman nak tahu, cikgu dah rangkum dalam carta ni. Banyak adalah kelebihan cikgu maknanya kita bila tinkan, kita botolkan, sebenarnya dia mengajar kita satu perkara cikgu kan, iaitu nak ajar kita bersih. Betul ke cikgu? Betul kan, nak ajar kita bersih. Jadi bila tak ada kita pergi beli, selama ni kan macam Aiman kata, pergi pasar ambil je tin makanan botol, tak pernah terfikir macam mana proses tu kan. Proses tu rupanya macam ni proses.
kebersihan sangat dititik beratkan. Bila kalau Aiman tengok kan dipanaskan makanan tu, dah ditin dipanaskan lagi dengan suhu yang sangat tinggi. Lepas tu dimasukkan dalam bekas kedap udara untuk mengelakkan udara ada. Kenapa? Sebab tak nak mikroorganisma hidup dalam tu. Bila ada mikroorganisma tu menyebabkan nanti pembiakan mikroorganisma akan berlaku. Sedap pula tengok jeruk dan jeruk. Jeruk ni boleh untuk buah saja ke ataupun benda-benda lain pun boleh dijerukkan jeruk? Okey, tadi cikgu kata telur masin pun boleh dijerukkan kan? Telur masin. Aiman suka tak makan telur masin? Saya sukalah cikgu. Okey, Jadi ini di antara orang kata apa carta ataupun kita imbas maklumat yang telah kita pelajari pada hari ini cikgu Ya, betul. Okey, mungkin ada tak lagi pesanan daripada cikgu dalam kita nak memilih barang ataupun dalam kita nak melihat produk-produk kita sama ada botol ataupun tin, ada tak nasihat daripada cikgu? Okey, nasihat cikgu lah. Ini tips lah sebab bukan untuk murid-murid saja, untuk cikgu juga sebab kita ni semua pengguna kan. Jadi kita mesti nak yang terbaik kan. Jadi tadi kalau tips untuk membeli barang-barang yang diawet ni, yang paling penting tengok tarikh luput. Tengok tarikh luput. Jangan makan yang makanan yang dah tamat tarikh luputnya kan. Nanti jadi apa Aiman kalau kita makan? Nanti cara sakit perut ciri nanti. Betul, sakit perut kan. Boleh keracunan makanan. Bahaya Aiman Okey, tengok tarikh luput. Okey, kemudian tengok keadaan fizikal produk tu kan. Dan mesti dalam keadaan yang baik. Tak kemik, tak ada pecah-pecah sikit ke ambil yang terbaik sebab kita ada kuasa untuk memilih kan. Okey. Jadi sekarang ni cikgu rasa kalau murid-murid nanti kalau pergi pasar raya dah tahu dah. Ni makanan di ni dah tahu dah kan. Macam ni proses-prosesnya kan. Kena jaga kebersihan lah kan. Sebabnya proses makanan ni memang dititik beratkan sangat pasal kebersihan. Itu yang paling penting cikgu. Betul. Bagaimana dengan penilaian keseluruhan pada saya lah cikgu, murid cikgu kan? Okey Aiman. Jadi cikgu nak buat penilaian untuk Aiman. Kita tengok carta ganjaran Aiman ni. Kan banyaknya bintang dia dapat Okey, kita tengok. Okey. Dapat mengenal pasti makanan yang ditinkan dan juga makanan yang dibotolkan. Jadi kita tengok prestasi Aiman. Ada bintang tak? Ada. Okey, maksudnya Aiman faham untuk topik yang tu. Okey, yang kedua, dapat menyatakan proses pengetinan makanan. Pun ada bintang. Bagus Aiman kan. Maksudnya Aiman dapat memahami apa yang cikgu pelajari, cikgu ajar hari ini kan. Okey. Seterusnya dapat menyatakan proses pembotolan makanan. Pun ada bintang. Okey. Yang terakhir dapat mengenal pasti kepentingan pengawetan makanan. Tadi Aiman dah buat kan? Apabila Aiman baca pernyataan betul salah, Aiman dapat beza. Kan? Yang mana betul, yang mana salah. Jadi bila cikgu tengok semua ada bintang, jadi cikgu ada bagi satu lagi ganjaran. Apa tu cikgu? Ganjaran untuk keseluruhan sebab Aiman dapat memahami apa yang cikgu ajar. Sedikit Aiman dapat tangkap apa dia yang kita pelajari ni. Betul tak? Betul cikgu. Okey. Jadi Aiman tengok situ. Ada apa ya? Ada buku lah cikgu. Okey, jadi ini ganjaran untuk Aiman sebab dia dapat semua bintang di carta ganjaran dia. Okey, baik cikgu. Untuk apa yang kita belajar pada hari ini, di mana kita nak dapat sumber-sumber ni cikgu? Okey, kita akan mendapat sumber-sumber yang kita pelajari ini daripada sumberku. Maknanya kalau kita tengok dekat bawah tu pun ada link yang kita paparkan untuk murid-murid dapatkan bahan pembelajaran kita pada hari ini. Didik TV KPM